Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semua? Okey, petang ni Kek Man nak unboxing stok Amora yang baru sampai. Okey, kita tengok Amora edisi yang mana yang baru sampai hari ni. Kali ni memang macam terunta sangat lah. So kira live petang ni kira live yang limited edition. Sebab apa? Sebab Kek Man nak sharing satu kisah yang sangat terinspirasi dengan orang kata apa, sejarah permulaannya, pengenalan mengenai kurma rooftop. Dan kurma apa ni Amora limited edition ni adalah Amora yang pertama sekali, resepi pertama sekali keluaran Amora Superfood. Tapi dia tidak dikeluarkan pada permulaan sebab ketika sejarah permulaannya, sebab nama pun limited edition, bahan-bahan yang digunakan pun semuanya premium, semua mahal. Jadi masa tu HQ agak kekurangan modal. Bila kekurangan modal, jadi tak dapat nak keluarkan yang limited edition ni. Jadi dikeluarkan yang original, yang warna hijau muda tu. Okey. So, petang ni Kek Man nak sharing satu bahan kenapa dinamakan Amora limited edition ni. Okey. Kenapa goyang-goyang? Okey, dalam Amora limited edition ni dia ada satu bahan iaitu kurma rooftop. Kita tahu kan, dalam semua edisi Amora Superfood dia ada gabungan jenis kurma. Macam-macam jenis kurma ada. Tapi yang istimewanya dalam Amora limited edition ni dia ada kurma rooftop. Apa dia kurma rooftop? Kurma rooftop ialah kurma muda. Kurma muda ni dia sangat istimewa sebab dia bukan jenis yang jatuh-jatuh di tanah. Jenis kurma yang sangat dijaga kualiti dia, dan dia adalah kurma yang dipetik. Bila kurma yang dipetik tu maknanya dia adalah dalam kualiti yang sangat terjamin, bukan yang jatuh-jatuh kat tanah tu. Kurma rooftop ni dia ada macam-macam jenis. Okey, ada yang warna kuning, ni ada warna kuning, ada warna merah kan. Tapi dalam Amora limited edition ni memang dah digabungkan sekali. Okey, kita nak cerita kisah Maryam. Kisah Maryam yang ketika saat melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kisah ni memang dah viral sejak kita cerita pasal Amora ni kan, pasal kurma, pasal Amora ni kan. Okey, kurma adalah sangat memberi tenaga terutama wanita saat nak melahirkan anak. Maksudnya kenapa Allah perintahkan, Allah wahyukan melalui malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Maryam untuk makan buah kurma ketika saat nak melahirkan Nabi Isa. Ni kita nak bongkar rahsia di sebalik kurma rooftop. Okey? Kenapa Allah suruh goncangkan pokok tu? Kenapa sedangkan kurma ada je yang jatuh-jatuh di tanah, tapi kenapa Allah suruh goncangkan pokok kurma tu? Kan kita tahu kan pokok kurma tu macam mana besar dia, macam mana jenis keras dia kan. Kalau kita tengok pokok kelapa sawit pun, takkanlah kita nak goyang-goyangkan, goncangkan aja dia boleh jatuh kan. Lagilah wanita yang ketika itu yang saat kata apa, dalam kesakitan, dalam kepenatan, dalam kerisauan ketika nak melahirkan anak. Kalau macam yang isteri-isteri yang ditemani suami tu lain cerita kan. Tapi ketika itu Maryam ni keseorangan, kemudian mengandung pula tanpa suami. Nak menghadap orang kampung lagi, sebab Maryam ni dalam kategori ahli ibadah. Kalau kata dia ni lelaki, dah dalam kategori Nabi dan Rasul dah. Tapi Allah pilih Maryam ni dalam kalangan wanita. So takkan dah Allah nak bagi pengajaran melalui lelaki kan. Nabi tidak mengandung, tidak beranak. Jadi Allah dititipkan kisah melalui Maryam. Okay? Maryam ni ketika dia nak melahirkan tu, dia kata alangkah baiknya lah kalau aku mati ketika ini. Sebab masa tu dia fikir apa? Dia fikir dah lah dia ahli ibadah. Kemudian orang kampung kenal dia sebagai orang yang baik-baik. Bila dia balik ke kampung, sebab masa dia mengandung tu dia bawa diri ke satu tempat mengasingkan diri supaya tidak orang kampung tak tahu tentang yang dia tu sedang mengandung. Dia tu sedang mengandung kan. Jadinya bila nak melahirkan tu dia rasa stres, dia rasa macam takut, dia rasa
sakit, dia rasa tu sampai dia rasa semua yang dia rasa stres tu, dia kata alangkah baiknya lah kalau aku mati. Tapi Allah tu kan maha baik, Allah tu maha penyayang. Setiap ujian, setiap lagi berat ujian, lagi besar hadiahnya sebenarnya Allah nak bagi kan. Dan Allah hadirkan ketika Waalaikumsalam Kak Ami, selamat petang. Okay, ketika saat-saat genting, dia nak rasa sakit tu, Allah perintahkan untuk goncangkan pohon kurma. Goncangkan pohon kurma, dan maka bila dia goncangkan tu, walaupun dia dengan dah tak ada terdaya, dah tak ada tenaga tu kan, dia goncangkan pohon kurma, dan Allah kata makanlah dan bertenanglah. Dan bertenanglah itulah adalah satu perkataan yang sangat mahal sebenarnya untuk kita yang sekarang ni, yang macam-macam diuji dengan masalah-masalah tersendiri kan. Setiap orang ada je ujiannya, ada habuan, ada apa kata jalan ceritanya kan. Jadi ketika itu bila dia goncangkan, maksudnya walaupun dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang letih, dalam keadaan yang tak ada tenaga, tapi dengan izin Allah, bila dia ikut sahaja kan apa yang Allah perintahkan, dia buat, semua tu datang dengan kekuasaan Allah. Maka jatuhlah kurma muda yang kurma muda yang belum kering. Kurma muda ni kurma basah. Kurma basah ni bila dia makan, akhirnya dia dapat satu tenaga, dan dia dapat melahirkan Nabi Isa dengan mudah. Kan maknanya dekat sini tak ada doktor ketika itu, keseorangan ketika itu kan. Jadinya Allah perintahkan untuk makan kurma muda. Okey, bila di Google khasiat-khasiat dia sebenarnya, kurma rutab ni dia sangat memberi tenaga untuk melahirkan anak. Sebab kurma muda ni dia bukan kurma yang kering. Jadi kurma yang orang kata apa, yang sangat tinggi khasiat dia, yang masih lagi terjaga kualiti dia. Bila dia makan kurma tu, dia dapat Allah kata dan bertenanglah. Bila bertenang tu maksudnya akan melahirkan hormon oksitosin tu, yang kita tahu hormon bahagia, hormon cinta, hormon kasih sayang. Bila makan kurma rutab tu, dia dapat rasa tenaga yang luar biasa untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Rupa-rupanya kurma rutab ni khasiat dia, sekiranya diamalkan oleh ibu yang mengandung, dia dapat membantu untuk menguatkan rahim. Rahim yang membawa baby selama 9 bulan tu. Kan kadang-kadang tu bila baby semakin besar, kita rasa sakit kat bahagian bawah tu, kadang-kadang jalan pun sakit, kemudian nak tidur pun tak selesa, pusing sini sakit. Jadinya nak perlukan kekuatan rahim tu, kita perlukan makan kurma rutab. Okey, pertama untuk semasa mengandung, dia membantu untuk menguatkan rahim kita tu, ketika mengandung, ketika membawa baby. Kemudian ketika saat nak melahirkan pula, dia membantu untuk memberi tenaga secara optimum, maksima. Sebab kurma rutab ni dia sangat bagi tenaga untuk melahirkan baby tu sendiri kan. Bila kekuatan rahim tu ada, dan tenaga ibu tu pun ada, dan baby yang dalam kandungan pun mempunyai tenaga yang padu. Sebab apa yang mak makan, baby pun dapat. Bila mak pun dapat tenaga, baby pun dapat tenaga kan. Jadinya bila kekuatan rahim bersatu dengan kekuatan baby, kekuatan mak, tiga ni sekali perlukan tenaga yang padu untuk melahirkan. Ketika saat nak melahirkan, mak pun gunakan tenaga untuk push, baby pun gunakan sepenuh tenaga dia untuk push diri dia keluar. Kita tahu kan. Dan kekuatan rahim juga sangat membantu untuk baby keluar dengan selamat dan cepat. Jadi mudah. Nampak tak kat situ sebenarnya kurma rutab ni sangat membantu untuk mempercepatkan proses kelahiran dan mengurangkan pendarahan ketika melahirkan. Masya Allah, subhanallah, amazing sangat khasiat kurma rutab ni kan. Okey. Kemudian bila dah melahirkan, apa pula khasiat dia? Okey, sebelum melahirkan tu, ketika mengandung tu, kita dah tahu khasiat kurma rutab. Kemudian apa lagi, saat nak melahirkan pun kita dah tahu apa ni dia punya khasiat. Kemudian selepas melahirkan tu, Waalaikumsalam Maira, selamat petang. Assalamualaikum Tun. Ni nak cerita pasal Amura Limited Edition. Limited Edition yang paling power lah. Nama pun Limited Edition kan. So hari ni kita nak cerita kurma rutab, khasiat kurma rutab. Kita nak bongkar khasiat kurma rutab yang Allah ilhamkan kisah ini
ceritakan kisah ini dalam surah Maryam ayat 23 hingga 26. Macam itulah lebih kurang. Sederet ayat tu kisah Maryam untuk melahirkan Nabi Isa. Okey, sampai mana tadi ya? Nak selepas melahirkan. Okey. Dan kita tahu bila makan dia kurma rutab ni, dia akan melahirkan hormon oksitosin tu yang menzahirkan hormon cinta, hormon kasih sayang, hormon belas kasih kan. Jadinya bila hormon tu timbul akan mendatangkan rasa tenang, rasa bahagia, betul tak kan? Ada ke orang bercerita dia tengah sayang-sayang tu stres? Ada ke tengah sayang-sayang tu tiba-tiba naik hantu? Ada ke tengah sayang-sayang tu tiba-tiba nak meroyan? Tak ada kan? Jadinya kat situlah bila hormon oksitosin tu kenapa lah monopod ni goyang-goyang, gigil-gigil pula dia. Tak apalah, kita jalan je lah. Okey, bila hormon oksitosin tu ada, so bila ibu makan dan ibu menyusukan baby pula kan, dua-dua tu akan ada rasa belas kasih sama antara naluri seorang ibu dan anak. Masya Allah, subhanallah kan. Jadinya bila hormon kasih tu timbul, hormon bahagia itu timbul, hormon rasa tenang itu timbul, maka dia akan membanyakkan air susu ibu kan. Kita tahu ibu yang stres, dia akan secara automatik susu pun akan kurang. Dia lagi stres bila anak nangis, anak tak kenyang menyusu, anak nangis, anak tak tidur malam sebab lapar. Jadi benda tu akan efek kepada ibunya dalam pantang kan. Jadinya kat sinilah Allah ilhamkan kurma rutab ni dimakan oleh ibu yang mengandung dan ibu yang melahirkan dan dalam pantang. Sebabnya kurma rutab ni dia merangsang hormon oksitosin tu sebenarnya. Bila hormon oksitosin tu datang dengan pemakanan kurma rutab ni, makanya ibu mengandung, ibu bersalin tu tak akan ada rasa kemurungan, tak akan ada rasa pungut meroyan dalam pantang kan. Sebabnya boleh-boleh dia stres, susu tak ada. Lepas tu dia stres, anak dia menangis. Lepas tu dia stres, tak cukup rehat. Lepas tu dia stres dengan rumah bersepah dengan anak-anak yang lain pula. Benda tu akan berkait. Lepas tu stres, tak cukup tidur malam. Lepas tu penat pula. Benda tu akan menyebabkan hubungan ibu dan anak tu jadi renggang. Kemudian seluruhnya berkait-kait, dia akan jadi stres dan meroyan. Masya Allah, subhanallah. Allah jaga Maryam tu supaya dia tidak stres ketika melahirkan dan ketika menjaga Nabi Isa AS dan nak membawa Nabi Isa tu ke kampung halaman, nak menghadap orang kampung. Nampak tak kisahnya di sini? Allah jaga Maryam walaupun Allah perintahkan dia mengandung tanpa suami. Allah tiupkan roh ke dalam rahimnya melalui malaikat Jibril. Allah tiupkan roh dan dia mengandung, dia stres ketika nak melahirkan. Allah kata makanlah kurma dan bertenanglah. Bertenang di sinilah yang dimaksudkan menzahirkan hormon oksitosin, hormon bahagia, hormon tenang, hormon kasih sayang, hormon cinta. Kan? Sebab tu kalau yang nak dalam usaha untuk mengandung, untuk mendapatkan zuriat, digalakkan juga untuk ambil suami dan isteri, ambil Amora Limited Edition ni. Makan sampai mudah-mudahan Allah izinkan untuk mengandung. Dalam pada masa yang sama kena jaga pemakanan, makanan yang lawa-lawa, makanan yang baru yang syubhah tu elakkan kan. Jaga pemakanan untuk mengandung. Kalau ikut Dr. Zaidun, jaga pemakanan. Kan, okey. Nampak tak dekat sini betapa kurma rutab tu Allah ilhamkan melalui Maryam. Sebab Maryam lah satu-satunya wanita yang dalam kategori yang kata apa, ahli ibadah yang Allah pilih. Maryam juga adalah di antara wanita pertama syurga, selain daripada Asia, selain daripada Siti Khadijah kan. Maryam ni sebab dengan melalui Maryam ni Allah ilhamkan untuk makan kurma muda. Daripada ilhamkan, goncanglah pohon kurma itu dan makanlah kurma dan bertenanglah. Bertenang telah saat dia nak melahirkan dan saat dia menyusukan Nabi Isa alaihissalam. So kita ni, wanita ni, ibu-ibu mengandung semua, carilah kurma rutab yang warna kuning tu. Kan itu yang sangat dia rasa agak sedikit kelat. Tapi bila dah diadun dengan dalam Amora Limited Edition ni, dah ada buah tin, dah ada kurma, dah ada apricot, ada apa lagi, ada 3 jenis madu lagi dalam ni, madu seed, madu longan, dan satu lagi jenis madu dalam ni. Ada 3 jenis madu. Masya Allah, subhanallah. Dia sangat-sangat amazing, sangat-sangat limited dia punya bahan. Kan? Jadi harga pun limited sikit lah. Limited
sikit daripada harga Amura-Amura yang lain. Tapi sekarang tengah promo 2 botol 100, harga asal 60. Harga asal 60, 2 botol 120. Tapi sekarang ni tengah promo sampai 31 Oktober, hanya RM100 saja. Jimat RM20. So adakah orang yang mengandung sahaja? Adakah orang yang dalam pantang sahaja? Adakah orang yang menyusukan sahaja? Tidak kan. Semua orang ni tak kiralah apa-apa golongan pun perlukan hormon oksitosin tu, perlukan hormon kasih sayang, perlukan hormon ketenangan, perlukan hormon rasa cinta. Takkanlah ibu yang menyusukan je nak ada rasa cinta dengan baby kan. Yang anak yang dah besar-besar ni nak juga hormon kasih sayang kan. Jadinya Allah dah ilhamkan dalam surah Maryam tu, makanlah kurma dan bertenanglah. So siapa-siapa sekarang ni pun ada kata diuji, ada kata diuji dengan masalah kesihatan ke apa ke. Masalah kesihatan ni jadi dia lambat nak sembuh sebab hormon oksitosin tu semakin berkurang dalam badan kita kan. Kita rasa macam aku ni dah sakit, aku ni dah tak sihat, tak ada orang sayang aku pun dah rasa tak berguna pada orang lain, aku pun rasa lebih baik aku mati, lebih baik aku rasa aku tak ada dekat dunia ni. Dia dah mula dah macam-macam. Jadinya hormon kerisauan lebih banyak daripada hormon tenang kan. Hormon risau tu nak masuk hospital, nak makan ubat macam-macam, kadang nak makan ubat pun dah tak lalu kan. Hormon risau melebihi hormon tenang. Jadinya apa-apa pun masalah, apa-apa pun ujian, apa-apa pun penyakit, perlukan hormon yang tenang. So kita ambillah kurma rutab, kita makanlah kurma dan bertenanglah. Kan, nampak tak dekat sini Allah ilhamkan melalui Maryam. Siapa sahaja dekat dunia ni yang ada masalah seberat Maryam kan, ahli ibadah, kemudian mengandung tanpa suami kan. Kalau orang kampung fikir Maryam ni orang yang baik-baik, tapi tiba-tiba dia menghilangkan diri. Tahu-tahu je balik bawa seorang bayi. Mesti orang dah fikir yang Maryam ni sudah melakukan perkara yang tak baik kan. Jadi Maryam tu dah fikir dah, manusia biasa kan, dia dah fikir daripada benda tu akan berlaku. Jadinya dia kata bagaimana kalau selepas melahirkan Nabi Isa tu, bagaimana untuk aku menghadap orang kampung kan. Allah kata apa? Diam sahaja, tak perlu nak berkata apa-apa. Sebab dalam tempoh beberapa hari itu Maryam dibisukan oleh Allah, dan bila dia bawa balik Nabi Isa ke kampung, Nabi Isa yang mengaku dia adalah anak kiriman Allah, anak Maryam dan dikirimkan oleh Allah. Jadi orang kampung ketika itu macam-macam spekulasi lah timbul. Ada yang percaya, ada yang tak percaya, tapi Maryam terus dibisukan oleh Allah. Maksudnya dibisukan tu bukannya dibisukan tak boleh bercakap, dibisukan untuk menjawab daripada segala soalan-soalan daripada orang kampung, tapi masih dibenarkan untuk berzikir dan mengingati Allah, berzikir, beristighfar dan sebagainya. Satu lagi pengajaran dekat sini, maknanya bila diuji dengan masalah, tak perlu nak bercakap banyak, tak perlu nak meroyak, tak perlu nak orang kata apa, nak heboh satu kampung yang kita ni ada masalah. Kita hanya perlu diam, berzikir, bertasbih, mohon kepada Allah. Kan Allah kata setiap kali ada masalah, sabar dan solat. So dalam tempoh kesabaran Maryam tu, Allah tahu kekuatan Maryam tahap mana, jadi Allah bisukan Maryam kan. Dan selebihnya hanya Allah yang uruskan semua perancangan-perancangan Allah yang terhadap kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Masya-Allah, subhanallah kan. Banyak pengajaran daripada kisah Maryam ni. Kan Maryam ni kalau Mak selalu dengar kisah daripada Ustaz Hana Ataki tu, Maryam ni adalah seorang ahli ibadah. Kalau dia ni dalam kategori kalau dia ni lelaki, dah dalam kategori Nabi dan Rasul. Jadinya Allah pilih dia ni, Maryam ni seorang yang wanita yang sangat hebat, seorang yang kerja dia tak bekerja, dia hanya beribadah kepada Allah. Siang berpuasa, malam beribadah. Jadinya insan-insan hebat, insan-insan yang solehah dipilih oleh Allah ni, insan-insan ahli ibadah ni untuk menerima ujian yang hebat, dan ganjaran hadiahnya pun hebat. Bukan calang-calang anak yang dikandungkan, anak yang Allah pilih, anak yang Nabi Isa ni lahirnya tanpa bapa, tapi kisah kewafatannya tu dia belum lagi wafat sebenarnya. Kisah kewafatannya tu ketika dia hendak dibunuh oleh orang-orang yang memusuhinya, dan apabila tiba di rumahnya, Allah menggantikan ketua orang kata apa, ketua penjahat yang merancang untuk membunuh Nabi Isa ni, menggantikan tempat tidur Nabi Isa alaihissalam. Jadi bila orang-orang penjahat nak datang bunuh Nabi Isa, pergi ke tempat tidur Nabi Isa, dan orang ketua penjahat itulah yang dibunuh oleh penjahat-penjahat yang merancang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam kan. Nabi Isa di mana? Nabi Isa disimpan oleh Allah
masih disimpan oleh Allah di alam gaib. Dan kalau kita tahu nanti bila nak berlakunya, hampir berlakunya hari kiamat, Nabi Isa akan diturunkan oleh Allah untuk menyelamatkan umat Islam. Masya Allah, subhanallah, semua kuasa Allah kan. Kisah-kisah ini dah dituliskan dalam Al-Quran. Jadinya Al-Quran dan sains tu memang saling melengkapi kan. Kita tahu apa yang dikatakan dalam Al-Quran bila dikaji dengan fakta-fakta sains tu memang saling melengkapi. Jadinya kita ni just ikut dan kata samikna wa ta'na, dengar dan patuh, buat sahaja apa yang Allah dah perintahkan dalam Al-Quran. Kalau walaupun perkara tu amalan-amalan sunat, buat sahaja kan, walaupun dengan hanya melalui pemakanan. Betul ke melalui makanan boleh bahagia kan? Tapi kalau Allah dah sebut, kenapa perlu kita nak petikai kan? Jadi kita just buat sahaja. Amalkan kurma rutab Amura limited edition ni, macam yang kongsian Kak Ita pada pagi tadi kan. Dia kurma, ada lagi kurma sukari yang memang booster energy. Jadi orang yang sakit kritikal apa semua kan, dia merangsangkan hormon tenang, merangsangkan energy booster, mengurangkan orang kata risiko kanser juga kurma rutab ni. Kan jadinya bila kita makan dan kita akan merasa tenang, itu sudah cukup untuk kita rasa tak memikirkan masalah. Silap-silap penyakit pun insya-Allah beransur-beransur sembuh dengan hanya melalui makanan. Jadi kalau orang yang ada yang mak-mak kita yang di kampung tu yang ada 3 serangkai, 4 serangkai, 5 serangkai, lepas tu mudah risau, lepas tu mudah fikir yang bukan-bukan, kita hadiahkan Amura limited edition ni. Tak ada masalah, boleh makan sebab dia makanan, dia bukan ubat. Ada customer kemah dia kata, mak saya ni kalau ubat tu dia suka makan ubat yang ada iklan dekat TV. Kalau tak ada keluar kat TV, dia tak nak makan. Mana boleh. Bukan tak boleh lah, tapi sebenarnya makanan yang ada dalam Amura, tak kisahlah Amura apa-apa pun, sebenarnya dah lama disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Tak payah kita nak tunggu dia keluar dekat TV. Kita tahu, kita dah baca, kita boleh tengok, kita boleh google makanan daripada Al-Quran. Kan Al-Quran tu datang sebagai penawar, Al-Quran tu datang sebagai penenang kan. Jadinya kita makan, kita ada ayat-ayat Al-Quran, kita baca, kita jadi tenang kan. Macam tu juga makanan-makanan dia yang Allah dah perintahkan kita makan, insya-Allah kita akan jadi tenang. So nak cari makanan yang ada hormon yang akan melahirkan hormon oksitosin, kita makanlah kurma rutab. Sebab Allah dah kata dalam Al-Quran, makanlah kurma dan bertenanglah. Kurma yang digoncang pohonnya tu, digoncang baru dia jatuh. Kalau kata kurma kering tu mungkin dia dah jatuh kan, dia kering je, dia jatuh-jatuh. Tapi Allah perintahkan suruh goncang dan makanlah. Makan daripada yang gugur, yang baru gugur tu. Maksudnya itu adalah kurma basah, kurma rutab. Okey. Kalau kata tak nak bagi tenaga tu kan, wanita yang bersalin lah, yang sangat memerlukan tenaga yang sangat luar biasa. Orang kata berapa tulang yang dipatahkan serentak tu. Jadinya nak melahirkan perlukan tenaga, nak menjaga anak pun perlukan tenaga kan. Nak merangsang, nak mengecukkan rahim pun melalui kurma juga. Sebab itulah Allah perintahkan daripada kisah Maryam ni untuk mengembalikan rahim yang sihat. Bila rahim sihat, insya-Allah ibu yang dalam pantang yang lepas bersalin tu pun akan cepat sihat. Kan bila rahim tu cepat kecut, tak bengkak aja kan. Dia cepat kecut, lepas tu dia kembali kepada asal, kita akan rasa badan kita cepat sihat. Tu rahsia untuk sihat dalam pantang, untuk tenang dalam pantang, untuk cepat sihat dalam pantang, untuk tidak stres dalam pantang, untuk banyakkan air susu dalam pantang, untuk bagi tenaga dalam pantang. Semua dalam kurma tu ada. Dia tapau sekali semua. Masya-Allah, subhanallah. Allah dah sebutkan kurma ni adalah makanan yang paling banyak dalam Al-Quran. Allah sebut lebih 26 kali berbanding daripada buah-buahan lain. Dan buah-buahan yang khasiat buah-buahan dunia yang ada kat dunia ni semua ada dalam kurma. Dia ada vitamin, dia ada mineral, dia ada zat besi, dia ada kalsium, ada B kompleks, semua dia ada. Karbohidrat pun semua dia ada. Dia ada pemanis semula jadi, tak perlu nak ambil gula kan. Kalau yang ada kecil manis, takut nak makan kurma banyak-banyak, jangan risau. Dalam ni bukan ada sekilo kurma, bukan yang sebotol nak kena makan setiap hari, tak. Pada kurang pun sebiji pagi, sebiji malam kan. Dia takkan ada yang kena kecil manis. Dia akan menambahkan lagi tenaga semula jadi. Kalau nak kurangkan, nak letak tepi gula putih sepenuhnya pun dah tak ada masalah siapa-siapa yang kecil manis. Sebab dalam ni pun ada buah tin juga yang menstabilkan tekanan darah, stabilkan kolesterol, stabilkan gula. Jangan risau kalau tak makan gula putih, sebab kita ada pemalis semula jadi daripada kurma dan juga madu dalam setiap edisi Amura Superfood. Okeylah, itu sajalah perkongsian kita pada petang ni mengenai kurma
Kumarutab. Jadi siapa-siapa yang ketika ini mungkin sedang mengandung, mungkin ketika ini sedang dalam pantang melahirkan ataupun dah lepas melahirkan, tapi susu kurang, tapi stres, tapi tak cukup rehat, penat dan sebagainya masalah yang sebutkan tadi tu, carilah Amora Limited Edition, makanlah dan bertenanglah. Siap sedialah menerima hormon oksitosin tu akan melahirkan rasa cinta, rasa tenang, rasa bahagia, rasa best lah. Rasa kasih sayang, tengok anak pun tak stres kan. Bila dalam pantang, stres tu yang jadi mudah meroyan kan, macam-macam masalah nak fikir jadi meroyan. Okey, jaga diri dalam pantang. So siapa-siapa yang ada yang apa, siapa-siapa lagi yang ada kenal sesiapa yang dalam pantang ke, yang sedang menyusu ke, yang sedang dalam menunggu hari nak melahirkan ke, yang sedang stres dengan macam-macam masalah ketika mengandung ni ke, boleh amalkan Amora Superfood. Dia nak bagi menguatkan rahim, bagi tenang ketika mengandung. Sebabnya kalau ibu stres ketika mengandung, nanti pun akan efek kepada anak. Nanti kan anak pun dalam, kalau ketika mengandung tu nangis semanjang, nanti anak yang keluar pun nanti pun menangis saja. Takut nanti kan sampai ke besar anak tu dia jadi blur. Sebab mak dia masa ketika mengandung banyak menangis, banyak termenung. Bila anak lahir pun banyak menangis, banyak termenung, jadi blur. Kat sekolah jadi blur, termenung. Cikgu cakap pun angguk tak, apa tak. Cikgu tanya dia tengok cikgu. Kan, itu kita tak nak. So ibu yang mengandung tolong jaga pemakanan, cari pemakanan yang melahirkan hormon oksitosin tu. So bila oksitosin tu datang, mak bahagia, ibu bahagia, anak dalam kandungan pun bahagia, insya-Allah sampailah kepada melahirkan nanti akan menzahirkan hormon oksitosin tu, kasih sayang, cinta, bahagia, tenang ibu dan anak. Okey, boleh sharekan live Eman ni, anda kata ia bagi bermanfaat. Dan kisah Maryam ni kita peganglah sampai bila-bila. Tak semestinya kita nak mengandung, kita nak melahirkan anak baru kita nak rasa tenang. Tak kan, sekarang ni macam-macam ujian Allah bagi. Setiap hari ada je ujian yang Allah hantar. Kita makanlah, carilah makanan yang bagi kita tenang, bagi melahirkan hormon oksitosin. Itu baru cerita Kumarutab je, belum cerita buah tin, belum cerita minyak habatus sauda, belum cerita macam-macam khasiat kurma sukari lagi ada. Baru satu bahan je kita cerita tu. Okay, sebab itulah dia ni sangat-sangat premium. Okey, tak ada lagi. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan terima kasih kepada yang menonton.